Berteduh sejenak di pohon ara sambil menjamah ikan gelama. COVID-19 melanda negara. Bantuan sosial Malaysia masih cakna. Salam sejahtera dan salam perpaduan. Terima kasih untuk turut memilih TV Sinar. Saya Ramya Dewi. Terus setia bersama kami. Kes harian COVID-19 melepasi angka 20,000 buat kali pertama. Kemelut kesihatan ini telah memberi impak yang besar terhadap negara dan rakyat. Menurut Kementerian Sumber Manusia, kehilangan pekerjaan dan penutupan perniagaan kecil telah menunjukkan peningkatan akibat pandemik COVID-19. Isu ini menunjukkan ramai rakyat Malaysia telah hilang punca pendapatan isi rumah dan menghadapi krisis ekonomi yang rumit. Bagi mengurangkan beban rakyat, Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin telah melancarkan program Prihatin Malaysia yang merangkumi pelbagai bantuan bagi golongan B40. Inisiatif ini membuktikan nilai keprihatinan kerajaan Malaysia yang sentiasa menjaga kebajikan rakyat walaupun ekonomi negara tersendiri terjejas disebabkan pandemik COVID-19. Laporan lanjut mengenai bantuan sosial akan disampaikan oleh Cik Afika. Baik, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sekarang saya berada di lokasi kejadian di mana kita dapat lihat NGO, syarikat-syarikat korporat dan rakyat marhen sendiri turun padang untuk membantu menjalankan kempen bendera putih ini. Di mana kita dapat lihat mereka menyalurkan bantuan-bantuan seperti bantuan kewangan, bantuan keperluan asas dan juga bantuan sokongan moral kepada mereka yang memerlukan. Baik, itu sahaja laporan daripada saya. Kembali kepada wartawan yang seterusnya. Saya Adisa dari tempat kejadian di UM Sito Kedah. Kami faham kan ini ada punya program skim My Salam. Untuk kita semua, skim My Salam tu ialah skim takafu perhitungan kesihatan percuma yang disediakan oleh kerajaan. Dia sangat penting kalau kita tengok dia punya terutamanya kumpulan B40 sebab dia sebenarnya satu persediaan untuk menjana kesihatan. Apapun saya mengharapkan program ini akan berjalan dengan lancar. Itu saja daripada saya. Saya serahkan kepada wartawan seterusnya. Pemberian bantuan prihatin rakyat BPR yang telah dibentangkan dalam bajet 2021 telah mendapat reaksi positif daripada rakyat tempatan. Mereka berpendapat bahawa bantuan yang telah diberikan ini sedikit sebanyak dapat membantu mereka menghadapi masalah keuangan khususnya sepanjang menghadapi pandemik COVID-19 yang serba mencabar ini. Peruntukan sebanyak 2.1 bilion ringgit ini telah disasarkan kepada 8.4 juta penerima bantuan BPR ini. Pihak kerajaan berharap agar bantuan tunai yang diberikan ini dapat meringankan beban yang dihadapi oleh rakyat serta dapat dimanfaatkan dengan sebaiknya. Baik, sekian sahaja daripada saya. Mari kita dengar ulasan daripada wartawan yang berikutnya. Baik, terima kasih diucapkan kepada wartawan Faizah. Dan kini saya berada di program Bakul Prihatin Negara yang telah dilancarkan pada hari ini dengan mengagihkan sebanyak 420,000 bakul bantuan barangan keperluan kepada 1.68 juta penerima dengan peruntukan sebanyak 21 juta ringgit. Setiap bakul makanan itu mengandungi beras, gula, tepung gandum, bihun, kicap, sardin, biskut, kopi dan garam yang bernilai RM50. Inisiatif ini adalah komitmen kerajaan yang bertujuan melindungi kesejahteraan rakyat dan masyarakat yang terjejas akibat pandemik COVID-19. Dan inisiatif ini merupakan kerjasama strategik yang melibatkan kerajaan dan syarikat korporat di bawah pengurusan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM. Dan itu sahaja laporan saya buat hari ini. Kita kembali ke wartawan yang seterusnya.
Terima kasih rakan penyampai. Baiklah, seperti yang kita tahu, susulan Perintah Kawalan Pergerakan PKP dilaksanakan, peningkatan kes masalah kesihatan mental berada dalam keadaan yang membimbangkan. Jadi pihak berwajib dan juga badan kekerajaan NGO telah mengambil beberapa inisiatif dengan mengadakan beberapa program untuk membantu rakyat yang menghadapi masalah kesihatan mental. Jadi mari kita sama-sama saksikan klip ini. Kita ada kumpulan perkhidmatan kesihatan mental dan sokongan psikososial, iaitu Kembangan berkaitan Pusat Panggilan Talian Kasih 15999 menerima 611 individu mendapatkan khidmat kaunseling secara berkelompok dan komuniti di Terang lagi bersuluh, kita dapat lihat bahawa pihak kerajaan dan rakyat Malaysia masih cakna dan prihatin, terutamanya ketika wabak COVID-19 ini. Baik, itu sahaja laporan di tempat kejadian. Kita kembali ke studio. Baik, demikian kelima-lima laporan daripada wartawan-wartawan kami. Walaupun kerajaan telah menyediakan pelbagai inisiatif, kita juga masih perlu mendengar isi hati rakyat. Jadi, kami telah membawakan beberapa tamu bual bersama rakyat tempatan untuk bertanyakan pendapat mereka tentang cadangan penambahbaikan. Saksikan. Sebagai rakyat Malaysia, saya nak mencadangkan supaya kerajaan ini menaik taraf bantuan sosial dengan memperkasakan bantuan kesihatan mental. Kita dapat lihat pada musim COVID ini, ramai rakyat Malaysia yang menghadapi masalah tekanan mental disebabkan faktor ekonomi. Oleh itu, dekat sini saya nak cadangkan 3 langkah yang kerajaan boleh ambil untuk atasi masalah kesihatan mental ni. Yang pertama, kerajaan ni bolehlah menubuhkan sebuah badan khas bagi mengendalikan isu-isu berkaitan dengan kesihatan mental ni. Yang kedua, kerajaan ni bolehlah memperluaskan program kesedaran kesihatan mental ke seluruh negara. Yang ketiga, kerajaan ni perlulah menaik taraf prasarana dan perkhidmatan kesihatan mental di pusat-pusat pengajian. Sebagai rakyat Malaysia, saya yakin dengan pelaksanaan langkah-langkah seumpama ni, kerajaan ini dapat mengatasi masalah-masalah kesihatan mental dalam kalangan rakyat Malaysia dengan lebih efektif dan efisien. Saya sebagai seorang rakyat Malaysia, saya juga ada cadanganlah bagaimana untuk perkasakan lagi bantuan sosial ni. So bagi saya, memandangkan hampir kesemua rakyat Malaysia dah mampu pun untuk memiliki smartphone, dan apabila ada smartphone, confirm lah mereka juga ada sosial media seperti Facebook, Twitter dan Instagram sebagainya. Jadi dekat sini mungkin pihak kerajaan boleh tubuhkan satu organisasi yang menguruskan satu akaun rasmi sebagai platform untuk rakyat buat aduan. So apabila dah ada satu platform dekat setiap sosial media ini, jadi gap antara rakyat dan organisasi yang menguruskan aduan rakyat ni sangat dekatlah. Jadi senang untuk pihak organisasi ini sampaikan aduan rakyat yang mana kita boleh tengok hak kebajikan mana yang masih belum dipenuhi ni kan. Jadi bila orang dah buat aduan tu, organisasi ni kenalah sampaikan kepada pihak atasan. Jadi dekat situ urusan dah jadi mudah lah. Kita punya objektif pun nak perkasakan bantuan sosial antara rakyat ni pun dapat dicapai. Jadi itu saja daripada saya. Saya sebagai rakyat sangatlah berharap agar kerajaan dapat menjalankan sistem yang bersifat end-to-end sebagaimana yang telah dicadangkan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin baru-baru ini dalam parlimen. Hal ini kerana bukan saya seorang saja, akan tetapi masih lagi terdapat rakyat yang lain tidak mendapat bantuan yang secukupnya. Dan juga saya dapat tahu ada juga rakyat yang mendapat bantuan yang terlebih daripada apa yang diperlukan oleh mereka. Jadi sistem ini sangatlah perlu dilaksanakan supaya kami rakyat dapat bantuan secara terus ke dalam akaun kami, dan juga kerajaan juga dapat menyusun nama-nama orang yang memerlukan bantuan secara sistematik dan teratur supaya tidak ada rakyat yang tercicir. Dengan ini, kita dapat meluluskan bahawa Malaysia masih cakna terhadap bantuan sosial. Oleh itu, sebagai rakyat Malaysia, kita perlu menghargai dan memanfaatkan sebaik mungkin bantuan-bantuan sosial yang diberikan oleh kerajaan. Sekian berita hari ini. Salam hormat.